Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan yang pertama ingin membentangkan tajuk serta pengenalan dan juga komuniti pilihan di awal video ini. Okey, tajuk yang kami telah pilih iaitu persepsi masyarakat terhadap pengundi 18 tahun di negara Malaysia. Okey, untuk pengenalan, politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk suatu kumpulan walaupun ia biasanya bagi yang merujuk kepada kerajaan. Tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama dan institusi lain. Pengundi 18 tahun maksudnya adalah satu kelayakan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada generasi muda yang telah mencapai suatu had umur untuk keluar mengundi, memilih kerajaan mereka sendiri, iaitu diberikan hak untuk memilih sama rata. Komuniti pilihan kami adalah merujuk kepada masyarakat yang berada di kampung halaman dan juga di taman perumahan ahli kumpulan masing-masing di dalam lingkungan umur 18 hingga 30 tahun, iaitu daripada golongan remaja hingga ke golongan dewasa. Dengan ini kami dapat bukti dan data yang cukup bagi menyokong tajuk kajian kami ini. Pengumpulan data merupakan proses di mana dan bagaimana data dikumpul, membuat pemerhatian, memilih serta mengasingkan dan memahami data tersebut. Dua jenis kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan merupakan dapatan kajian yang dihasilkan menggunakan analisis statistik dan diringkaskan dalam bentuk angka menurut Baker 1999. Yang kedua ialah kaedah kualitatif, iaitu merupakan kajian semula jadi yang tidak mematuhi spesifikasi statistik. Dapatan kajian yang diperolehi tidak boleh digeneralisasikan. Selain itu, kajian kualitatif ini menyumbang sesuatu kepada kajian berstatistik, sesuatu yang itu bermaksud yang bermakna dan tidak boleh diukur menurut Shotak dan juga John F. pada tahun 2002. Kaedah utama dalam pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian. Pemerhatian merupakan proses meneliti berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah temu bual. Temu bual merupakan interaksi secara bersemuka antara responden dan juga penyelidik atau pengkaji. Adakah anda bersetuju mengenai undi 18 dan jika anda bersetuju, boleh anda nyatakan sebab-sebabnya? Saya bersetuju dengan pengundi yang berumur 18 tahun sebab bagi saya mereka telah matang untuk memilih yang mana yang terbaik untuk mentadbir negara. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan undi 18 juga, di mana soalan tersebut berbunyi pengundi 18 dapat mengubah persepsi atau corak pemerintahan negara. Adakah pendapat anda ke arah menyetujui kenyataan tersebut ataupun sebaliknya? Ya, saya bersetuju sebab bagi saya umur 18 ni adalah generasi muda dan semestinya mereka mempunyai idea ataupun orang cakap matlamat yang lebih jelas lah, ataupun selalunya orang yang muda ni dia punya semangat yang kuat, idea yang bernas, jadi semua itu boleh diguna pakai untuk menjayakan ataupun menaikkan negara kita ke tahap yang lebih maju. Okey, terima kasih atas kesediaan untuk menjawab sedikit persoalan mengenai undi 18. Terima kasih. Okey, terima kasih. Puan bersetuju mengenai pengundi 18 yang dijalankan di Malaysia? Saya tidak bersetuju dengan undi 18. Umur 18 sebab umur 18 ni budak-budak tu dia tak matai mana dalam segi politik. Makcik rasa memang tak kenal lah. Sebabnya budak berhati kadang-kadang orang tua pun dia tak faham kan. Undi ni yang kita tengok kok lain dia pakoh lain apa ni budak-budak ni dia tak dia pertama kali
tak ada nak ajar ke budak-budak tu cara mengundi macam mana. Mak cik tak setuju lah. 5 tahun akan datang agak-agak tak berulang dah mengundi umur 18 ni. Akan sekat tahun ni 2022 je. Apa tu pendapat mak cik? Terima kasih. Pada pendapat makcik, sejauh manakah pengundi 18 dapat mengubah corak pemerintahan negara? Tak ada ubah apa sekarang ni. Menteri baru pun bukan atas perubahan pengundi 18 bukan. Ya, tidak. Budak-budak ni memang dia tak tahu, dia tahu pakoh ya. Dia tahu undi ya, hak mana dia nak. Memang ni sekarang sudah mengubah kan sebab Anwar, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri kita harap maknanya dalam pemerintahan menteri baru kita ni sekarang boleh yang terbaik daripada yang terdahulu. Terima kasih. Yang ketiga ialah data dokumen. Dokumen yang digunakan memberikan maklumat yang relevan mengenai isu, masalah dan juga solusi mengenai kajian yang dikaji. Dokumen merupakan salah satu kaedah pengumpulan data yang mudah untuk bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan sah mengenai sesuatu kajian tersebut. Dan sebagai contoh, data dokumen yang digunakan ialah buku rujukan, transkripsi dan juga jurnal. Yang keempat adalah soal selidik. Kaedah soal selidik yang digunakan adalah dengan cara yang mudah yang memberikan dalam bentuk soalan tertutup dan juga menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan adalah sangat tidak setuju, tidak pasti. Yang keempat merupakan soal selidik. Soal selidik merupakan cara yang paling mudah untuk memperoleh data. Bentuk soalan bagi kaedah ini adalah soalan yang tertutup dan juga menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan ialah sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Antara nilai dan sikap yang kita perolehi dari tajuk undi 18 ini antaranya ialah nilai tanggungjawab. Setiap rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang bakal menerajui pentadbiran negara. Jika sebelum ini, hanya mereka yang berusia 21 tahun ke atas sahaja yang boleh mengundi, namun sekarang golongan muda 18 tahun juga layak untuk mengundi. Biarpun begitu, tidak semua sedar bahawa proses ini merupakan salah satu tanggungjawab bagi mereka. Oleh itu, nilai tanggungjawab ini sangat penting bagi pengundi 18 tahun supaya mereka tidak beranggapan bahawa mengundi ini merupakan perkara yang tidak penting dan sia-sia. Terusnya, nilai dan sikap yang kedua pula ialah semangat bermasyarakat. Bagi pengundi 18, semangat bermasyarakat ini sangat penting untuk dipupuk dalam diri mereka. Hal ini kerana sewaktu musim mengundi, akan adanya kempen serta majlis-majlis yang diadakan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, pengundi 18 perlu mengambil tahu tentang keadaan semasa dengan bergaul dan menyertai kempen dan program bersama masyarakat yang lain. Antara nilai dan sikap lain yang boleh kita perolehi ialah semangat patriotisme. Semangat patriotisme merupakan tunjang kepada perpaduan masyarakat. Seperti yang kita tahu, patriotisme merupakan elemen penting dalam mengekalkan perpaduan negara kita. Dalam konteks Malaysia sendiri, ia merujuk terhadap ketaatan kepada undang-undang dan kesetiaan kita terhadap kedaulatan negara. Dengan adanya semangat patriotisme di dalam kalangan pengundi 18, mereka akan menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab ketika membuat keputusan sewaktu pilihan raya umum dijalankan. Nilai dan sikap yang seterusnya ialah rasional. Pengundi 18 mestilah berfikir secara rasional sewaktu hari mengundi dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menunjukkan
Hal ini dikatakan demikian kerana dengan cara ini, pengundi 18 dapat menunjukkan kepada masyarakat bahawa mereka sudah cukup matang dan layak untuk mengundi pada usia 18 tahun. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita hendaklah membuat pilihan undian yang tepat dengan memilih pemimpin yang boleh dipercayai agar pemimpin yang dipilih dapat mentadbir negara dengan penuh rasa tanggungjawab supaya negara sentiasa aman dan bebas daripada rasuah. Oleh itu, sebagai golongan belia yang berusia 18 tahun, kita hendaklah berfikiran matang dalam membuat keputusan dalam memilih pemimpin di negara kita.